Okey tu. Testing. Boleh dengar? Okey. Assalamualaikum semua. Harapnya kat rumah semua sihat-sihat saja. Sekarang musim PKP, musim COVID, musim orang kata apa, ujian-ujian ni kan. Bertabahlah kita semua. Hari ni tajuk saya nak cerita dekat anda semua ialah berkaitan dengan terjejas ke tak kerja-kerja kemanusiaan Syria Care sempena musim COVID ni lah, COVID-19 dan juga PKP. PKP, apa PKP? Perintah Kawalan Pergerakan. Okey. Dengar Okey, first kali sebelum kita orang kata ceritalah pasal terjejas ke tak kerja-kerja Syria Care dan sebagainya di musim-musim yang mencabar ni. Sebenarnya Syria Care, lupa, saya Diana dari Syria Care. Okey, sebenarnya Syria Care kita memang orang kata apa, kerja adalah sebuah badan pertubuhan, NGO lah. Okay? NGO ni kerja khusus dalam kemanusiaan. Okay, kami di Syria Care ni kerja ada boleh dikirakan secara internal, secara dalaman ya, gerak kerjanya ada dua lah. Yang pertama ialah memang bantuan kemanusiaan yang kita gerakkan di Malaysia untuk disalurkan kepada rakyat Syria ataupun pelarian Syria yang berada di Syria sendiri, yang berada di Turki dan juga yang berada di Lebanon. Okey, itu memang main kerja kita lah, core kerja kita Syria Care. Okey, and then lagi satu part adalah tanggungjawab kemanusiaan Syria Care terhadap kerja-kerja kemanusiaan dalam negara. Okey, kita tak lupa jugalah sebab kadang-kadang memang biasa soalan famous kan, orang tanya kenapa sibuk-sibuk nak tolong Syria kan? Kenapa tak cakna rakyat dalam negara dan sebagainya. Okey, sebenarnya gerak kerja kita memang kita mengambil tanggungjawab pertamanya untuk pelarian Syria, rakyat Syria dan sebagainya, tetapi kita memang tidak abaikan ataupun kita memang tidak lupakan tanggungjawab kita kepada orang kata rakyat dalam negara sendiri. Cuma mungkin peratusannya agak kecil dan kita tidaklah orang kata fokus kepada situ. Kita buat, tapi fokus utama kita kepada mereka yang berada di Syria lah. Okey. Oh, Ustaz Rizal. Assalamualaikum. Dengar jelas Okey. So, kalau nak ikutkan hari ni, 7 hari bulan April, sepatutnya jika tidak berlaku penularan COVID dan PKP ni, saya dan tim saya berada di sempadan Turki Syria.
sempadan Turki Syria kerana program yang dianjurkan oleh Syria Care, iaitu Kembara Jiwa dan Kemanusiaan Syria Care, bersama dengan tim Syria Care bersama dengan Kai Bahar, Wani Hasrita, Dr. Azrul Azlan, Dr. Piyu Taha dan juga isteri MB, Datin Sri Mazdiana. Kita bergerak ke, sepatutnya kita terbang 5 April. So hari ini kiranya hari di mana kita berada di sempadan Turki Syria untuk berprogram bersama dengan pelarian dan anak-anak yatim Syria. Dekat sanalah, dekat sempadan Turki. Kalau tak silap saya lah, di Rehanli. Okay. So tapi kita tak dapat laksanakan sebab isu COVID ni lah. Okay. Yalah, kita merancang tapi yang menentukannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. And then sedih jugalah tak dapat pergi sebenarnya kan. Itu kira antara yang terjejas lah. Okay, kita plan mengadakan misi kemanusiaan, kita plan macam-macam lah, tapi tak dapat dilaksanakan. Kerana COVID ni lah. Okay, bukanlah nak salahkan COVID sebenarnya, tapi disebabkan itu mungkin banyak kerja-kerja yang terjejas lah. Saya rasa bukan Syria Care sahaja sebenarnya, banyak lagi mungkin orang-orang yang terlibat dalam perniagaan, juga orang-orang yang even yalah macam sekolah, office kan, semua tak boleh nak beroperasi. Jadi mungkin sedikit sebanyak ada keterjejasannya tu adalah kat situ. Okey, tapi tak bolehlah disebabkan COVID tu kita tak teruskan bekerja, sebab macam NGO kami ada tanggungjawab. Macam Syria Care ni kita ada tanggungjawab untuk memastikan mereka yang di sana, di Syria khususnya, tetap menerima bantuan-bantuan kemanusiaan yang kita gerakkan dalam negara. So kita ada cara lah bagaimana kita nak cope dengan keadaan semasa. Okey, kita di Syria Care ni kita orang kata menggunakan segala teknologi ataupun kita raikan segala teknologi yang ada, digital media dan sebagainya. Okey, kita tetap teruskan kerja-kerja kita lah. Okey, contoh. Semua orang pun buat kot kan, meeting menggunakan aplikasi Zoom. So meeting ramai-ramai, staff meeting lah, department meeting lah kan. Kita ada orang kata meeting sama-sama lah, ramai-ramai santai-santai, duduk rumah pakai casual. Tapi belum ada lagi lah staff lelaki yang pakai baju kelawar baju kelawar untuk meeting. Tak ada lagi lah kan. Setakat ni staff Syria Care semua berhemah lagi lah. Okay, so kita gunakan apa saja yang ada. Okay, memang kita dah bila PKP ni kita memang tak boleh keluar lah. Tak boleh jumpa orang untuk meeting, tak boleh jumpa orang untuk buat presentation, nak buat marketing dan sharing dan sebagainya. Semua kita tak boleh buat sebab kita perlu patuh kepada arahan pihak kerajaan untuk stay at home kan. Cuma kita gunakan segala pendekatan yang ada. Contohnya kita kekerapan, kita update maklumat di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Lepas tu kita meeting melalui WhatsApp discussion. WhatsApp tu kalau masuk je kan macam-macam lah kan. Dia punya group tu group ni, temporary group, short term group, semua ada kan, sebab kita nak bincangkan sesuatu supaya ada hasil daripada kerja-kerja yang kita lakukan di rumah. Sebab kita tak boleh keluar, kita tak boleh buat benda-benda yang biasa kita buat. Dan kita sekarang macam di Syria Care pun kami bekerja dari rumah. Kita kena check in, clock in kan. So pukul 9 masuk kerja, pukul 5 keluar. Macam tu lah setiap hari bekerja.
Sebab kita nak kena make sure ada rasa tanggungjawab kemanusiaan kepada mereka yang memerlukan. Okay? And then apa lagi sekejap Okay, antara hasil kerja dari rumah, okay, kita jangan melihatkan keterjejasan tu sangatlah sebenarnya. Kita boleh katakan ia adalah satu pendekatan yang mungkin dalam jangka panjang ia boleh diguna pakai oleh organisasi-organisasi lain, mungkin termasuk Siriacare juga, sebab melalui melalui fasa yang mencabar ni kita berjaya juga menghasilkan beberapa projek. Okay, projek contohnya awal minggu masa dalam PKP kalau tak silap, kita ada lancarkan SC for Malaysia, Siriacare untuk Malaysia. Projek yang kita rasa Siriacare mengambil tanggungjawab untuk turut sama-sama membantu frontliners, okay, frontliners dan juga pelajar-pelajar yang tersangkut pelajar-pelajar yang macam dia tak dapat balik lah macam tu kan. So dia orang duduk hostel, bekalan makanan yang susah, tu antaranya lah. So kita berjaya mengadakan program tu, hanya berbincang melalui dalam WhatsApp group. Kita bincang-bincang dan dapat satu keputusan dan kita terus set up kan dan kita arrangekan. So bahagian media buatlah kerja dia, buat poster, bahagian marketing buat blast kan apa semua. So kerja kita kena jalan juga. Okay. And then kita berjaya dapat, dan baru-baru ni kita telah hantar untuk peringkat pertama. Yang first kita dah bagi bantuan kepada pelajar-pelajar universiti. Ada beberapa universiti. Berapa? 5? Dalam 5 macam tu lah. Sorry, saya tanya Zana. Okay. Ada 5 ke 6 macam tu lah universiti yang kita bantu mereka untuk dari segi bekalan makanan dan sebagainya. And then baru minggu lepas kita hantar pula keperluan-keperluan makanan, mask dengan hand sanitizer kepada IPD Shah Alam. Dan next ialah kita akan ke Hospital Serdang untuk menghantar bantuan keperluan yang hasil perbincangannya dia orang nak termometer infrared. Okey, dengan mask lah. Dan juga makanan-makanan kering untuk petugas-petugas yang mungkin ada shift malam, nak minum kopi 3-in-1 dan sebagainya kan. So itu tanggungjawab yang kita buat melalui program SC for Malaysia. Okey, Alhamdulillah rakyat Malaysia dan sekitarnya lah sangat prihatin lah, okey, sangat pemurah. Okay, dan mereka yang follow Siriacare punya page, follow perkembangan Siriacare ni memang support sangat-sangat. Dan projek ni Alhamdulillah kita sebenarnya sasarkan 10,000 je sebab kita target dalam jangka masa yang tak berapa lama sebab kita nak make sure bantuan tu cepat. Tapi kita dapat dalam lebih kurang 37,000. Okay, so banyak lagi ramailah manfaat yang diterima. Okay, so ini pun hasil kerja yang dilakukan orang kata melalui work from home. Okay, so nak kata terjejas tu, kerja masih berjalan. Terjejas mungkin sikit. Tapi jangan ambil yang bab terjejas tu. Kita ambil apa yang kita boleh buat sama-sama. Okay, and then kita ada juga yang sedang bergerak sekarang ni ialah wakaf perumahan pelarian. Okay, nama dia Kampung Malaysia. Okay, ini pun digerakkan melalui atas talian. Memang meeting dah banyak lah sebelum PKP. Kita dah discuss itu dan ini semua. Tapi gerak kerja, set up website dan sebagainya semua berlaku dalam masa PKP ni. Okay, jadi benda tak mustahil, boleh jalan. Mungkin Zana tolong sharekan link wakaf tu. Kok lah siapa-siapa yang tengah tengok tu kan, dia boleh lah juga klik. Share dekat komen kot kan.
Okay, Izwan. Tia. Hai Tia. Fiza bagi bunga untunglah. Alamak, bos. Waalaikumsalam, bos. Wow. Waalaikumsalam. Nur Haizan Abdul Syukur. Okay, link tu dah share dah? Ada. Okay, link tu untuk projek wakaf. Maknanya korang walaupun duduk rumah ke duduk mana-mana pun boleh share. Macam mana kita orang set upkan benda tu dari rumah, kerja-kerja yang dilakukan secara online, secara maya ni, okay, boleh dilakukan. Maknanya it's not possible, di mana-mana pun boleh buat. Kita cuma mungkinlah kita boleh orang kata mengurangkan keluar-keluar tu kan, kita dah tak perlu keluar-keluar, tapi semuanya boleh berlaku di atas talian ataupun secara digital media, secara maya dan sebagainya lah. Okay, so siapa yang belum wakaf tu boleh klik dekat link yang Zana share tadi. Okay, and then lagi satu projek yang berterusan juga. Okay, kerja Syariah ni memang tak boleh berhenti. Kalau berhenti, tak tahulah apa nasib saudara kita kat sana kan. So next, kita boleh juga orang-orang luar, maksudnya dia boleh membantu Syariah Care lah. Membantu Syariah Care menggerakkan usaha-usaha kemanusiaan ni. Kami ni hanya perantara. Okay, dan tak lama lagi, dalam beberapa hari, rasanya dalam belas-belas hari kot, 17 ke 16 hari lagi, kita dah nak masuk bulan Ramadan. So bulan Ramadan, bayangkan kat sana tu macam mana. Saudara-saudara kita yang duduk dalam kemah, tak ada bekalan makanan, tak ada akses untuk pelbagai kemudahan. So diorang sangat perlukan. Okay? Sebab tu kita orang tak boleh berhenti. Syariah Care terus terjejas ke tak terjejas ke dengan PKP COVID-19 ni, kerja tetap terus berjalan. Ada lagi satu projek yang sedang kita gerakkan. Ini untuk bagi makan kepada saudara-saudara kita kat sana. Order food. Okay, yang ni kita, dia pun link juga. Boleh klik juga. Zana share lagi. Okay. So, link tu boleh order untuk bekalan makanan kepada rakyat Syria, pelarian Syria, pelarian dalam negara sendiri dan sebagainya. Bantuan-bantuan untuk bulan Ramadan. Okay, sebab kita kat sini masih lagi orang kata bolehlah lagi kan nak keluar beli barang dan sebagainya, nak masak ikut menu tu, menu ni kan. Kalau kita tengok kat Facebook kita, wall kita tu macam-macam kan. Saya pun ada juga tiru-tiru menu-menu orang kat situ. So maksudnya kita masih lagi dalam keadaan yang boleh survive. Diorang kat sana, kalau Syariah Care tak berfungsi, kalau Syariah Care pun turut sama bercuti dan terhenti, itu menjejaskan mereka kat sana lah. Okay? Kalau nak cerita Syariah ni pun macam sedih kan, sebab kita ada, macam saya ada pengalaman sendiri kan, lihat diorang kat sana macam mana diorang duduk dalam kemah pula tak berapa nak sempurna. Lepas tu ada anak yang pernah saya jumpa tu, trauma dia lain macam kan, dia macam dia tak boleh terima, tak boleh nampak muka orang luar, dia tak boleh dengar bunyi kereta, dia rasa macam orang nak ambil dia tak ada kaki tau, yang masa budak-budak anak yang saya jumpa tu. Jadi bayangkanlah itu baru seorang, yang lain-lain tu yang tak tahulah kan. Apa yang kita boleh buat, kita buat dari sini, kita buat sama-sama kan. So itulah, bantulah untuk bulan Ramadan melalui order food kan. Okey, jap, saya ada nampak soalan ni daripada Ikram Zikri. How many Syrians are actually infected by COVID-19?
Okey. Terima kasih soalan tu. Saya tadi sebelum live tadi saya adalah semak dengan konsultan media kita bagaimana keadaan ataupun COVID di Syria, penularan COVID di Syria. Setakat yang dimaklumkan, kita diberitahu bahawa ada 19 kes di kawasan kerajaan. Mungkin barangkali sekitar Damsyik lah. 19 kes. Tapi di kemah-kemah pelarian tu belum ada official lagi lah. Cuma kalau tertular lah COVID-19 di kawasan kem-kem pelarian tu, ia memang sesuatu yang menakutkan jugalah sebab dia orang tak ada kemudahan akses kepada bantuan-bantuan perubatan, akses kepada tenaga-tenaga pakar untuk mengendali pandemik macam ni kan. So kita doalah supaya jangan adalah di kawasan kemah-kemah pelarian tu. Mesti lagi cepat kalau terjadi kan. Na'udzubillah. Okey. Lepas tu siapa lagi? Assalamualaikum. Lin, hai. Waalaikumsalam. Kak Wati pun ada. Thank you Kak Wati. Cerita sedikit tentang wakaf tu. Okey, wakaf perumahan pelarian. Okey. Di Syria. Nama dia sebenarnya Kampung Malaysia. Kita sebagai satu usaha yang digerakkan oleh Syria Care. So kita membina untuk fasa pertama ni kita merancang untuk membina 20 buah rumah kepada pelarian. Okey, satu rumah tu saiz dia dalam 506 square feet dan ada dapur, ada toilet of course, ada 2 bilik. Okey, ada hall sikit. Bolehlah kalau family tu dalam 4-5 orang, boleh. Okey. So kita rasa berbesar hatilah nak mengajak rakyat Malaysia untuk sama-sama dalam projek wakaf ni supaya rumah tu adalah sebahagian daripada jiwa kita. Sebab tu kita nak memalaysiakan tempat tersebut dengan nama Kampung Malaysia. Okey, ia adalah projek perumahan pelarian Syria. Okey, di Syria, di utara Idlib. Alright. So bila anda wakaf tu, sekarang ni kalau tak silap saya dah wakaf tu dah ada dalam 4 rumah kalau tak silap saya lah dah berjaya ni. So kita boleh teruskan lagi sebab kalau rumah, okey, macam orang kata tempat berlindung tu macam selesa sikit lah. Sebab Syria Care pun ada juga buat kemah macam kita sediakan penempatan dalam bentuk kemah dan sebagainya lah. Tapi benda tu macam dia tak firm, macam tak kukuh lah macam tu kan. Tapi bila ada rumah ni, jadi pelarian-pelarian yang ada yang perlukan penempatan boleh tinggal sehingga mereka dah boleh membina kehidupan sendiri dan kita mungkin bagi pada tawarkan kepada pelarian lain pula. Sebab kawasan Kampung Malaysia ni untuk projek wakaf ni kita juga ada bukan saja rumah, kita ada dalam perancangan tu kita nak sediakan sekolah, kita nak sediakan pasar, lepas tu pusat rawatan ataupun hospital dan kita ada masjid supaya dia terjadinya macam satu komuniti yang mana macam satu taman perumahan yang selesa kepada mereka. Sebab dah 9 tahun kot diorang struggle kan. Dah 9 tahun diorang macam mencari peluang untuk memperbaiki kehidupan, nak meneruskan kelangsungan hidup. So ini mungkin
satu projek yang boleh memberi manfaat besar kepada mereka dan secara tak langsung memberi manfaat kepada kita ataupun kepada pewakaf yang orang kata support program ni. Kan? So kita rasa, ya Allah, suka seronok kita tengok bila diorang tu kita dapat bantu. Ialah satu lot wakaf RM30 saja. Kan? Mungkin siapa yang berkemampuan, sebab tengok macam respon okey lah. Kalau dah dapat 4 buah rumah tu, maksudnya respon sangat bagus lah. Terima kasih rakyat Malaysia. Kalau ada rakyat Indonesia, Singapura, Brunei yang dengar pun, yang support juga, terima kasih banyak-banyak. Okey, sebab ini satu usaha yang murni lah, yang korang tolong support Syria Care kan. Okey. Marmedex, Lin, Kampung Malaysia. Nama dia Kampung Malaysia. Okey, tapi dia projek perumahan pelarian Syria di Syria. Okey, tapi nama dia Kampung Malaysia. Okey. And then siapa yang nak wakaf tu, link tu ada tadi. Zana dia share. Mungkin nanti kita promote lagi lah. Okay, korang dah pin dah. Pin. Waalaikumsalam Khalil. Dah siap ke? Okay, pin link tu. Okay, apa ni? Assistant I dah pin. Okay, dia dah pin kan. So boleh wakaf. Dan share lah juga kepada ni. Boleh je share dengan ahli keluarga. Kalau kata satu lot RM30 kan. Kalau ada rezeki lebih, katakan 10 orang ahli keluarga, share lah. Dapat dapat RM300 10 lot. Kan. And then link boleh pin. Okay. Admin SC kena pin. Okay. Itulah, itu wakaf. Lepas tu order food Syria yang untuk Ramadan tu bantu juga. Okay. Syria Care dia tak boleh gerak sendiri. Dia memang kena ada support daripada anda semua ni, insan-insan yang berhati mulia ni, yang peka dengan kerja-kerja kemanusiaan, yang tahu apa yang berlaku di Syria, yang tahu apa yang berlaku di nasib yang berlaku kepada pelarian. Sebab tu kita Syria Care perantara. Anda lah sebenarnya yang membantu kita menjadikan kerja-kerja Syria Care ni tidak terjejas. Kan? Kalau tak ada orang, walaupun Syria Care buatlah macam-macam program pun, kalau tak ada orang yang support, obviously memang terjejas lah kerja-kerja Syria Care. Tapi selagi anda bersama-sama dengan Syria Care, insya-Allah orang kat sana dapat manfaat, dan kita pun insya-Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita kan. Okey, sekejap nak tengok apa orang komen-komen. Aisyah Alina Zainal, asal nangis tu? Bella Sofia. Best. Bagus inisiatif Kampung Malaysia tu. Memang bagus. Dia punya manfaat dia banyak. Okay, kalau kita tahu dan kita sedar. Boleh update sikit tentang projek order food tu, tentang sambutannya. Adakah ramai rakyat Malaysia yang turut serta? Selalu orang order Grab food je ke? Okey. Order food ni pun dia sebenarnya adalah satu inisiatif. Okey, program order food ni satu inisiatif yang digerakkan oleh bahagian pemecah-pemecah kepala di Syria Care ni lah. Okey, bahagian-bahagian yang perlukan nak develop idea dan kreativiti. Kita mengambil inspirasi daripada trend-trend yang ada sekarang kan, macam order food melalui Grab food, Food Panda lah, macam-macam kan. Cuma macam kalau kata kat sini kita order, makanan tu hantar kat kita. Okay, tapi order food ni yang diusahakan dilakukan oleh Syria Care ni, kita order kat sini, makanan tu nanti akan dihantar kepada pelarian kat sana. Cuma kita tak ada menu lah, tak boleh nak pilih, okey nak hantar McD kepada diorang. Tak boleh lah. Kita berdasarkan apa yang
yang biasa kita lakukan di sana lah. Maksudnya makanan-makanan keperluan asas yang sesuai dengan orang kata makanan asasi lah kot kan dekat Syria. Okay, so order online, link tu ada, klik juga. Untuk dekat situ isi je form and then boleh buat pilihan sama ada nak bagi nak pilih RM15 untuk iftar ataupun RM150 untuk satu kotak macam pack kotak barang-barang kering lah. Okay, macam tepung, macam minyak, gula dan sebagainya lah, macam tu kan. Okay, so ada dua pilihan. So boleh masuk kat boleh boleh klik dekat link. Okay, tu. Kalau information ni semua ada dekat website SyriaCare. Okay, syriacare.org.my. Dekat page yang korang tengah tengok ni pun ada juga, tapi kena scroll lah, tengok cari yang ni kan. Untuk Ramadan kita, untuk yang rumah pelarian. Actually banyak lagi sebenarnya inisiatif yang digerakkan, especially dalam masa PKP ni. Kita ada projek tajaan anak yatim. Okay, anak-anak kanak-kanak kat Syria tu ramai gila jadi anak yatim. Cuma kita tak boleh bawa dia ke sini lah. Kita kena taja dia orang kat sana. Kita macam jadi orang kata mak angkat, ayah angkat dari kejauhan lah. Kita nak taja dia orang. Maksudnya kita ada komitmen lah, komitmen bulanan. Macam kalau kat sini anak kita yuran sekolah apa semua kan. So sama juga, cuma anak ni berada di Syria. So kita taja kelangsungan hidup dia untuk dari segi makanan yang elok sikit lah. Maksudnya boleh dapat makanan, boleh beli makanan. Lepas tu taja sekolah dia, taja pakaian yang elok-elok sikit, yang proper lah, okay, untuk dia teruskan hidup. Sebab dia biasanya anak-anak yatim ni kebanyakannya bapa tak ada. Ada yang bapa mati depan mata, ada yang bapa kena tangkap, lepas tu sampai sudah tak jumpa kan. Ada yang tak tahu lah, kena bom, kena bunuh, cacat dan sebagainya lah. Okay, so budak-budak ni macam jadi anak yatim lah kan. So kita pun ambil inisiatif tersebut untuk membuka peluang kepada rakyat Malaysia khususnya yang nak bersama-sama menyantuni anak-anak yatim di Syria tu. Kita boleh taja melalui SyriaCare. Anda yang menaja tu akan dapat profil anak yang ditaja tu. Okay, kita memang akan bagi. Okay, sebab budak-budak ni perlu kot nak merasai sedikit kehidupan yang sempurna lah kan, yang lebih baik. Okay, setakat ni kita ada dalam lebih kurang 400 lebih ke 500 anak-anak yang telah ditaja oleh rakyat Malaysia. Okay, oleh rakyat Malaysia, oleh Singaporean pun ada, Brunei, Indonesia. Malahan ada juga yang rakyat Malaysia yang berada di luar negara yang menaja mereka ni. Okay, so itu saya kata tadi, orang Malaysia ni khususnya baik, berhati mulia kan. So kalau untuk siapa-siapa yang berminat nak menaja anak yatim tu, benda ni tak berhenti. PKP ke, COVID ke, insya-Allah selagi bukan malapetaka yang huru-hara atau apa, kerja-kerja ni tetap berjalan. So program anak yatim ni tetap diteruskan. So anda boleh dapat maklumat lanjut di FB The Orphans Project by SyriaCare. Boleh share ke ni? Assistant saya kata boleh share link tu. Nanti saya share kat situ. Kan? Okay. Kalau apa-apa nak tanya ke macam mana nak ni, dia nak kata mahal sangat tu, tak mahal sangat, tapi mungkin ada yang tak boleh nak taja macam tu. So kita boleh buat sama ada kita menaja secara spesifik atau kita taja secara berkumpulan. Maksudnya kalau adik-beradik kita 5 orang, kita pakatlah sikit-sikit seorang taja satu anak yatim pun boleh. Ataupun kalau kita rasa macam tak boleh nak commit, ada lagi satu, tabung sharing of love untuk anak-anak yatim. So korang boleh bagi
apa, RM1, RM2 ke apa, kita bila tabung tu cukup aja amount dia, kita akan taja seorang budak. Maksudnya adalah sumbangan juga kan, walaupun tak boleh nak commit, tapi at least something untuk diorang kat sana. Kan? Okey, tengok apa lagi. So far berapa jumlah order yang terkumpul? Oh, kita GrabFood no. Sorry. Kita kalau order food ni memang kita dah gerakkan sejak awal tahun kan. Sejak awal tahun. So benda tu alhamdulillah dapat sambutan sebab dia mudah. Dia klik je link itu, lepas tu kita boleh buat pilihan nak order apa dan pilih ke mana. So nanti insya-Allah yang kali ni bulan puasa nanti kita akan, ataupun sebelum puasa nanti kita akan start mula untuk agihkan keperluan untuk persiapan diorang untuk Ramadan. Banyak. Nak cakap pun macam tak ingat je lah figure dia sebab setiap hari ada kan. And then tu dah ada tu di Orphans Project. Kalau siapa-siapa yang berminat nak sponsor anak-anak yatim, Nurul Fatina, wah, Zafri, Waalaikumsalam. Semoga kerja-kerja kemanusiaan dari Syariah diberkati Allah. Saya ingin mencadangkan supaya selain dari FB Live, mungkin boleh diketengahkan live di IG juga. Kerana rasanya waktu MCO ni kebanyakan viewers cenderung di IG. Okey, terima kasih Zafri. Okey, betul. Sebabnya kita pun memang ada perancangan untuk live di IG. Cuma kita tengah perhalusi beberapa dari segi konten dia macam mana lah. Sebab Facebook ni sebab kita dah macam susun awal sikit. So kita susun ikut ni lah dari segi pengisian dia, tajuk dia dan sebagainya. Tapi idea tu kita akan ikut insyaAllah soon. Bang Joni. Kenal je Bang Joni ni. Sharing of Love. Itulah tabung Sharing of Love tu. Ada dekat page The Orphans Project, anak yatim. Terima kasih siapa yang tengok, siapa yang komen, siapa yang tulis-tulis tu. Okay. Okay, tu so secara keseluruhannya lah, okay. Kalau ikut pada tajuk soalan tu, terjejas ke tak kerja-kerja yang dilakukan oleh Syariah Care, mungkin terjejas sikit, tetapi kita ambil pendekatan untuk meraihkan dalam keadaan fasa yang sedang kita lalui ini, kita menggunakan pelbagai kaedah lain, pelbagai teknologi lain, cara kaedah pendekatan untuk kita reach out kepada masyarakat tentang kerja-kerja kita ni. Dan kita harap anda semua terus bersama Syariah Care, teruslah menyumbang, membantu. Kalau tak ada duit pun tak apa, janji boleh share kepada ataupun share information ataupun projek-projek yang dilaksanakan oleh Syariah Care di page ke, di Facebook korang ke, di IG korang ke, repost je pun tak apa kan, ataupun share link kepada family. Kalau nak dapat information mengenai projek-projek Syariah Care, boleh orang kata kita ada WhatsApp group, boleh je daftar, nanti boleh PM admin dekat komen tu kalau nak masukkan phone number dalam group WhatsApp Syariah Care, okey, boleh letakkan nombor telefon ataupun PM supaya kita boleh add dalam group WhatsApp. Sebab dalam group WhatsApp ni kita akan setiap hari apa saja aktiviti, apa saja perkembangan yang berlaku di Syria dan sebagainya, kita akan sentiasa update. Okey, kita tak nak maklumat-maklumat tu tak sampai kepada orang ramai. Okey.
Tapi okey je kan duduk kat rumah, tak keluar. Kan? Tak payah meeting-meeting kat luar. Okey. Pukul apa dah ni? Alamak, dah 40 minit. Okey. So, InsyaAllah kita niatlah dengan cara yang niat dengan betul, buat kerja dengan ikhlas, insyaAllah tak adalah terjejas sangat kot kan. Kita cubalah bahagian masing-masing. Okay. Dia macam kalau nak buat benda baik tu jangan buat seorang-seorang. Lepas tu ada member saya pernah cakap, kalau nak masuk syurga takkan nak masuk seorang-seorang, bosan lah kan. So kita ajaklah orang lain sama-sama dengan kita. Mana kita boleh share benda-benda baik, kita share. Mana yang kita boleh bantu menjadi perantara pun tak salah. Okay, yang penting kita buat sama-sama. Benda baik ni kena buat sama-sama. Lepas tu benda baik ni jangan buat sekali, buat banyak kali. Okay, sebab kita tak tahu yang mana satu yang mungkin jadi, orang kata, jadi apa? Jadi asbab pada kita untuk masuk syurga kan. Betul lah. So, saya rasa tu je kot. Sekejap apa lagi tulis panjang-panjang. So, sebagai kesimpulannya seperti yang saya cakap tadilah, okay, kerja-kerja kemanusiaan Sri-Rakyat ni tak boleh berhenti. Even bukan Sri-Rakyat saja, siapa-siapa pun yang terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan ni tak boleh berhenti. Sebab dia mungkin akan menjejaskan institusi kemanusiaan itu sendiri. Okay, so kita Sri-Rakyat perlukan anda semua untuk sama-sama dengan kita untuk memudahkan kehidupan saudara-saudara kita di Syria, dan juga ada juga tanggungjawab Sri-Rakyat kepada masyarakat di negara kita, dan kita buat sama-sama melalui Sri-Rakyat kita bantu. Okey, tapi sekejap. Cuma okey, hari tu saya lupa nak share sebelum sikit. Ada sebelum bila adalah satu ketika dulu ada orang cakap lah, dia kata korang buat apa je untuk sumbangan kepada dalam negara kan, selain daripada macam tolong-tolong. Memang kita pernah tolong masa kes Pasir Gudang tu, kes apa? Gas something lah kat Pasir Gudang tu. Okay, kita memang ada hantar bantuan. Kelantan banjir pun kita hantar bantuan. Macam ni sekarang ni pun kita hantar bantuan. Cuma memang itu kira one off. Tapi untuk yang tanggungjawab kemanusiaan secara berterusan dalam negara yang kita lakukan, dia intangible sebenarnya, kita tak nampak. Tapi itulah nilai yang kita boleh bagi, iaitu contohnya kita menggerakkan program-program jelajah kemanusiaan IPT. Okey, kita sebenarnya menyumbang dari segi pembinaan budaya kesukarelawanan. Okey, kita buat perkongsian, kita buat bengkel kemanusiaan, kita buat aktiviti-aktiviti kemasyarakatan bersama dengan pelajar-pelajar IPT ni. Kita menyumbangkan dari segi peranan. Okey, peranan kita mengangkat institusi kesukarelawanan ni, membina sukarelawan ni, kita bagi idea kepada diorang supaya diorang nanti boleh menggerakkan kerja-kerja kesukarelawan ni setelah diorang habis belajar. Okey, itu kita nak salurkan budaya, dan kita alhamdulillah untuk projek-projek pembangunan institusi sukarelawan ni, kita bekerjasama dengan UIA Pago. Dekan dia Dr. Azrul Azlan pun dah pun berbincang dengan saya sendiri, dengan pihak Sri-Rakyat, untuk kita jadikan UIA Pago tu sebagai hub
sukarelawan. Okey. So benda ni adalah sumbangan kita supaya orang ramai nanti bila para pelajar khususnya nanti pelajar-pelajar IPT ni bila diorang keluar dengan sesuatu yang telah difahami. Okey, maksudnya tentang kerja-kerja sukarelawan. Diorang tahu dalam diorang berusaha kerja ke nanti ataupun belajar ke, ada sebahagian dalam hati diorang perlu lakukan sesuatu untuk orang lain. Okey, itu yang kita nak instilkan, nak membudayakan kerja-kerja sukarela ni, kemanusiaan ke, kemasyarakatan ke, even untuk alam sekitar ke apa ke, untuk diperkasakan. Okey, supaya mereka menjadi pelapis kepada NGO seperti kami ni, seperti Syria Care. Nanti sebab yelah kita taklah muda. Orang kata taklah muda sokmo kan. Selalu nanti esok lusa tua dah tak boleh nak buat kerja macam-macam. So kalau tak ada pelapis ni susah juga kan. So kita memang itu tanggungjawab kita di dalam negara. Memang kita ada satu tim yang untuk turun padang mendekati golongan-golongan ini untuk mereka menjadi pelapis kepada kerja-kerja kemanusiaan. Okey, ada juga even di Tadika pun ada, sekolah rendah pun ada, kita ada kempen KSR, kempen RM1. Okey, kempen RM1 ni bukanlah kita nak minta dia orang tu bagi duit RM1. Sebenarnya kita nak buat sharing supaya anak-anak kecil ni dari kecil dia orang dah tahu keadaan orang-orang yang susah khususnya di Syria. Kita share dekat dia orang, rakan-rakan sebaya dia orang yang tak boleh pergi sekolah, yang tak boleh dapat makanan yang sempurna, yang tak dapat hidup macam kita kat sini kan. Jadi simboliknya dengan hanya RM1 sebenarnya dia telah membantu kawan-kawan dia kat sana. Okey, itu kita punya contribution. Kita pun ada buat macam-macam program lah, singgah kalau tak PKP lah, maksudnya kita singgah Zuhur, kita pergi buat perkongsian-perkongsian di pejabat-pejabat dan sebagainya. Banyak aktiviti yang kita gerakkan. Kita JV dengan Pekawanis, kita JV dengan beberapa orang artis yang yang ada jiwa-jiwa kemanusiaan ni, so diorang support. Jadi kita raikan dan ini adalah peranan kita di Syria Care untuk memperkasakan tanggungjawab untuk masyarakat dalam negara, untuk rakyat negara kita, untuk meneruskan legasi kemanusiaan ni. Faham ke tak? Hey, Muhammad Khairil. Ni Dr. Khairil sini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you. Thank you juga sebab support Syria Care. Siapa assistant sebelah tu? Tengok muka sikit. Tengok jap dia nak. Boleh ke? Dia malu. Assalamualaikum sis. Keep up the good work dear. Okay, thank you so much. Izzah. Ustaz Rizal faham. Okay, faham Okay. Sebenarnya tadi macam dah nak habis kan, tapi ada lagi satu pula nak share. Okay, siapa ada juga kalau siapa yang dengar, yang terdengar ke, yang berminat untuk terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan Syria Care ni, kita ada Skuad Sukarelawan Syria Care. Okay, Skuad Sukarelawan Syria Care ni adalah satu entiti yang mana kita raikan siapa-siapa yang berminat untuk menjadi sukarelawan dan daftar dengan kita, dan ada pelbagai aktiviti yang kita akan gerakkan bersama. Okay, mungkin kita boleh letak ni kot link page Skuad Assistant. Okay, boleh daftar kat situ, PM dengan admin Skuad Sukarelawan Syria Care ni. Skuad ni dia actually kita tak adalah nak kata ada had umur ke apa, tapi sebab ramai je yang nak join. Cuma kita nak, kalau boleh, ahli-ahli skuad yang ada dan yang bakal join nanti ni, kalau boleh kita cari satu titik persamaan untuk memperkasakan skuad ni sendiri. Sebab memang kita ada macam-macam aktiviti. Skuad Sukarelawan Syria Care ni dia dah pernah buat hiking. Hike
for Humanity. Maksudnya bila kita join program tu kan memang kita ada yuran penyertaan. Sebahagian daripada yuran penyertaan tu akan disalurkan ke tabung kemanusiaan Syria Care. Okay, so dapat dua, dapat sihat dan juga dapat membantu kan. And then ada lagi pernah kita buat charity car wash cuci kereta. Masa tu kebetulan Kai Bahar pun ada join. Letih kat lah kan cuci-cuci kereta tu, tapi it's fun bila ramai-ramai buat kan. Ahli squad turun padang and then banyak orang-orang yang hantar kereta pun support. So macam seronok lah kita buat ramai-ramai, kita buat sama-sama. Dan banyak lagi lah diorang buat flash mob, pergi ke LRT, buat pernah berlari dekat Taman Tasik Shah Alam. Okay, diorang buat riadah sambil bagi flyers, bagi kesedaran kepada masyarakat. A lot of things can be done. Okay, sebab anak-anak muda biasanya diorang ni ada idea yang brilliant tau. Cuma kena crack benda tu, bincang sama-sama. Okay, so boleh share lah dekat tu juga, squad sukarelawan Syria Care, right? Okay, dah 50 minit saya bercakap, saya rasa cukuplah sampai sini saja. So jangan lupa sharekan apa saja info yang ada mengenai usaha-usaha ataupun kerja-kerja kemanusiaan Syria Care. InsyaAllah dengan support dari anda semua, kerja-kerja kami tidak akan terjejas. Okay, sebab kita buat sesuatu yang baik untuk kemanusiaan, kita membantu orang lain, pada masa yang sama kita membantu diri kita. And then kalau nak buat, jangan buat seorang-seorang. Kita buat sama-sama. Kalau ada IPT ke ataupun ada organisasi ataupun kerajaan, badan berkanun ke, sekolah ke apa ke yang nak bekerja sama dengan kita, memang kita alu-alukan. Okay, memang kita alu-alukan dan kita raikan supaya kerja-kerja kemanusiaan ini disebarluaskan seluas mungkin. Okay, so itu sajalah. So di Syria Care, kerja kami ni bukan kerja main-main. Okay, memang orang dia macam gila-gila sikit, tapi insyaAllah kita lakukan sesuatu tu, kita lakukan secara bersungguh-sungguh. Okay, kita ikut je Nabi kata, jangan pula. Nabi kata, jadilah kita orang yang bermanfaat kepada orang lain. So, kita tanamkan benda tu dalam diri kita. Apa yang kita buat memang untuk diri kita dan juga kita memberi manfaat kepada orang lain. Alamak. Satu soalan jawab. Bagaimana jika ada golongan veteran nak sama-sama menyumbang idea atau sebagainya? Kalau ada golongan veteran nak sumbangkan idea, sebenarnya tak semestinya veteran lah, anak muda ke apa ke, PM aja dekat page Syria Care. Nanti ada admin akan respon kat situ. Kalau idea yang power tu, why not kan? Kita lakukan sesuatu bersama ke untuk kebaikan rakyat Syria dan untuk kebaikan kita di sini. Okay? So, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow page dan IG Syria Care Malaysia. Dan jaga diri baik-baik. Jangan keluar rumah. Jangan degil. Basuh tangan. Amalkan penjarakan sosial. Kan? Penjarakan sosial. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.